وحسن القوافي ويستسقى Ada 9 orang ni. Macam ramai ni masuk. Dua 24 orang. Itu sangat dia sangat orang. Jangan itu kan tak boleh. Guys, ini sedih itu. Terima kasih. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pelajar yang dikasihi sekalian. Terima kasih kerana join sesi cikgu pada petang ini. Apa khabar semua? Sihat ke? Okey, macam biasa ya. Macam biasa, hari ini kita punya sesi adalah sesi untuk, sekarang ni lah sesi untuk matematik tingkatan 4. AdMath tingkatan 4. KSSM. Jadi yang mana pelajar yang form 5 yang you join untuk sesi ini pun sebenarnya boleh juga sertai, sebab bab ini dia tak lari banyak dengan bab KBSM. Cuma dia gabungkan bab 2 dan bab 3 KBSM dah disatukan menjadi bab 2 form 4 KSSM. Topik dia terus dinamakan sebagai quadratic function. Okey, sementara tu relax sekejap dulu, kita bagi peluang untuk kawan-kawan kita yang lain tengah masuk dulu, right? Seperti biasa di bawah ini kita ada ruangan untuk chat ya. Dekat bawah tu kalau you tengok ada ruangan untuk chat. Jadi kalau you ada soalan apa-apa, cikgu dah mute-kan semua punya suara ya. Kalau you ada apa-apa soalan, you boleh gunakan ruangan chat di bawah tu. Okey, so boleh cikgu dapat respon daripada semua dulu tak? Boleh gunakan ruangan chat di bawah tu. Dan adakah kamu semua dah belajar bab 2 ni? Sempat belajar di sekolah ke ataupun you dah belajar secara online ke? Okey, so cikgu dapat tengok respon daripada kamu semua dekat sini secara live. Okey, so majoriti yang kat sini yang dah kata dah belajar lah. Okey, cikgu saya dah belajar dah bab 2 dekat sekolah Andra ya. Sudah cikgu. Dah tahun lepas, Alia Natasha form 5 ya. Okey, form 5 tak apa Alia Natasha, you relax dulu. Tak apa, sebab sesi ni lebih kurang macam sesi you punya KBSM juga, sama ya. Cuma dia dah satukan kepada satu bab lah ya. Okey, ada ke yang belum belajar lagi? Ataupun you dah belajar tetapi you masih ada masalah lagi dengan bab 2 ni. Kita panggil sebagai bab 2 lah, cikgu fokus kepada KSSM ya. Ada yang ada masalah tentang kita punya bab 2 ni, quadratic function, yang dah belajar tetapi masih ada masalah untuk faham ke?
Kalau ada bahagian mana tu yang you ada masalah tu? Cikgu boleh tahu, boleh cikgu tahu tak bahagian mana yang you ada problem? Kalau form 5 tu, ni sesi ni adalah lebih kepada sesi untuk you buat revision lah ya. Kalau yang form 4 ni mungkin dah belajar dan you mungkin you akan belajar lebih detail dan untuk you fahamkan lebih lanjut lah. Sekejap ya. Okey, cikgu masih bagi peluang untuk yang lain-lain join dulu, relax sekejap. Kita akan mula dalam 2 ataupun 3 minit sementara yang lain join lagi. Okey, sekejap. Masih ada ramai lagi tengah join Cikgu tengah tunggu sekejap ya. Bagi semua masuk dulu baru kita akan mula. Lukis graf cikgu, bahagian jadikan bentuk vertex. Okey. Okey, jadi apa perancangan cikgu pada kita punya kelas ini untuk 2 hari, hari ini dengan esok. Hari ini kita akan kita pecah kepada 2 part Part yang pertama adalah part untuk kita akan belajar berkaitan dengan kita lebih kepada macam kuadratik, persamaan kuadratik dulu. Okey. So kita akan tengok bagaimana kita nak menyelesaikan mencari punca-punca. Lepas tu kita akan tengok bagaimana jenis punca. Okey, untuk part yang kedua tu, esok baru kita akan belajar lagi detail berkaitan dengan fungsi kuadratik. Dan macam kawan-kawan kita yang sebutkan tentang bentuk vertex, ya, lukis graf function, fungsi ya. Jadi yang itu adalah di bahagian part 2 nanti pada hari esok lah, jam waktu yang sama juga. Okey, relax sekejap. Ada yang tengah nak masuk ni. Okey. Okey, alright. Sebentar ya. Kawasan kamu internet semua okey ya? Jadi kalau kata kamu terkeluar, nanti just join balik semula lah. Nanti cikgu just akan invite kan, cikgu akan accept you balik semula. Okey? Okey, boleh? So hari ni persamaan kuadratik saja ke? Betul Nova. So hari ni kita akan fokus sebab ni untuk KSSM kita gabungkan kedua-dua sekali. Tetapi cikgu pecahkan kepada 2 bahagian. Hari ini kita akan fokuskan lebih kepada persamaan kuadratik. Esok insya-Allah kita akan lebih kepada fungsi kuadratik. Okey? Kalau ada soalan-soalan yang nak ditanya macam biasa 10 minit yang terakhir nanti 10 minit yang terakhir nanti
cikgu akan buka sesi Q&A lah. Jadi you boleh type di ruangan chat kalau ada soalan-soalan yang perlu cikgu bincangkan dan cikgu cuba selesaikan bersama-sama. Okay. So dah ready semua? So kalau dah ready kita dah boleh teruskan hari ni, right? So cikgu sharekan screen sekarang. Okay, right. So boleh nampak tak? Okay kelas, baik, dalam kita punya kuadratik dalam kuadratik. Okay, dalam kuadratik. Okay, dalam kuadratik ini yang penting kelas kalau kita dengar berkaitan dengan kuadratik. Okay, apa yang kita boleh datang kepada idea kita, apa yang datang daripada idea kita, apakah yang berkaitan dengan kuadratik. Okay, bila sebut tentang kuadratik, yang pertama perkataan kuadratik itu sendiri. Ya, rasa macam dah lama tak menulis. Okay, so kuadratik. So kuadratik ini sendiri apa beza dengan kita punya linear? Okay, terima kasih Oviga. Baik, kuadratik itu sendiri dia ada bentuk arm dia. Kalau bentuk arm yang kita keluarkan adalah AX kuasa 2 tambah dengan BX tambahkan dengan C samakan dengan kosong. Okey. So ini adalah bentuk arm untuk persamaan kuadratik. Kenapa cikgu kata inilah persamaan kuadratik? Okey. Untuk kita punya kuadratik, dia ada 3 perkataan yang you akan dengar nanti. Yang cikgu tuliskan ini adalah merujuk kepada persamaan kuadratik. Okey, persamaan kuadratik. Kenapa dia boleh jadi persamaan ini kelas? Okey, apakah yang membezakan dia sebagai persamaan? Okey, cikgu tunjukkan dulu untuk fungsi kuadratik pula. Kalau kita sebut tentang fungsi kuadratik, okey, fungsi kuadratik ya. Bentuk dia akan sama juga dengan AX kuasa 2 tambah BX tambahkan dengan C juga. Tetapi di depan ini kita ada FX kita. Okey. Right. So yang ketiga kita punya okey, yang penting persamaan kuadratik dengan fungsi kuadratik je lah. Okey, bagaimana kita nak tahu dia adalah persamaan ataupun kita punya fungsi kuadratik? Okey. Ya betul Andra. So kita hanya melihat kepada kita punya okey, sebab kita tahu yang pertama sekali kita tengok kuasa yang tertinggi bagi kita punya pemala kita punya variables kita adalah kuasa yang tertinggi adalah kuasa 2 ya. Jadi bila kuasa 2 adalah kuasa yang tertinggi di situ, maka kita nampak bahawa dia adalah kuadratik. Kalau ada tiba-tiba ada kuasa 3, contohnya tiba-tiba ada sini ada kuasa 3, maka dia tak jadi lagi kita punya kuadratik, dia akan jadi kubik. Okey, dia jadi kubik dekat situ. Alright. Jadi yang penting kita tahu bahawa okey, kuadratik mesti ataupun wajib ada kita punya unsur yang ada kuasa 2. Itu yang paling penting sekali. Baik, yang seterusnya yang cikgu nak terangkan adalah persamaan. Kalau bahasa Inggeris kita panggil sebagai quadratic equation. Quadratic equation. You tengok sini, kita ada sama dengan kosong. Maka bila ada ini kita panggil sebagai persamaan kuadratik ataupun quadratic equation. Tetapi sebaliknya kalau fungsi pula dia masih merujuk kepada the highest power of x is equal to 2. Ya, the highest power of x is equal to 2 dan dia ada fx sebagai fungsi dia. Kenapa dia ada fx? Sebab macam tadi sama dengan kosong kan, dia jadi persamaan kan? Sebab fx ini boleh masukkan dengan apa-apa nilai yang selain daripada sifar tadi. Tadi kalau sama dengan sifar ni automatik dia akan jadi dia punya persamaan kuadratik. Ya. Tetapi kalau cikgu boleh gantikan dengan fx ni ada nilai dia. Contohnya nilai dia adalah 2 ke 3 ke 10 ke 15. Dia boleh ganti dengan apa-apa nilai termasuk dengan sifar juga, maka dia akan jadi fungsi kuadratik. Dan biasanya fungsi kuadratik ni kita akan kaitkan dengan graf. Sebab tu kawan kita tadi ada sebut tadi siapa dia? Lukman dia kata dia bahagian lukis graf dia tu. Dia nak buat revision balik semula mungkin ya. Maka fungsi kuadratik dia ada graf. Tapi persamaan dia tak ada graf. Okey. So persamaan ni adalah orang kata macam subtopik lah kepada fungsi kuadratik. Okey. Right. So okey, setakat tu ada soalan nak tanya apa tak? Sebab kita teruskan kita tengok apa yang kita nak belajar dulu. Okey, fungsi kuadratik. Okey, fungsi kuadratik ni cikgu akan pecahkan untuk kita punya sesi untuk KSSM untuk form 4 Untuk form 4 kita akan pecahkan untuk fungsi kuadratik ni kita akan cover esok lah ya. Esok ini adalah dalam part 2. Esok waktu yang sama juga pukul 2 sampai pukul 3.30. Hari ini kita akan fokuskan untuk persamaan kuadratik saja untuk part yang pertama. Ya. Jadi kalau you ada soalan apa-apa berkaitan lah, you boleh tanya di bahagian kita punya ruangan chat dekat situ. InsyaAllah cikgu akan baca dan kita akan bincangkan bersama-sama. Alright? Okey, dah ready kelas semua? Boleh?
Okey, hari ni partisipan untuk form 4 agak baik lah, agak baik ya, agak baik. So kalau ada kawan-kawan yang nak join lagi ya, boleh invite dia orang. Cikgu masih buka lagi kita punya sesi untuk pendaftaran ni. Dan insya-Allah kalau ikut perancangan cikgu, ini kelas ini kita akan buat untuk bulan Ramadan lah. Tapi kalau kata ada permintaan, mungkin kita boleh teruskan juga kelas kita pada masa-masa yang akan datang insya-Allah ya. Okey, baik, kita teruskan. Okey, boleh ya. Okey. Baik, dalam persamaan kuadratik kelas dalam persamaan kuadratik. Okey, cikgu padam dulu fungsi kuadratik ni, fungsi kuadratik cikgu padamkan dulu. Okey, dalam persamaan kuadratik apa benda-benda penting yang you dah belajar? Okey, yang you dah belajar. Okey. Yang pertama adalah bahagian pertama, you akan berkenalan bagaimana nak mencari kita punya punca bagi persamaan tersebut. Ataupun bahasa Inggeris kita panggil apa? Punca-punca ini kita panggil sebagai roots of equation. Okay, roots of equation. Okay. Dia ajar dengan you, dia ajar secara teknikal bagaimana you nak cari punca-punca persamaan you. Okay. Apa itu punca-punca persamaan? Tak susah pun sebenarnya. You dah biasa dah buat. Apa itu punca-punca persamaan? Boleh jawab tak di bahagian ruangan chat? Siapa yang faham punca-punca persamaan tu apa? Roots of equation. Bahasa Inggeris ni panggil sebagai roots of equation. Okey, siapa yang boleh jawab apa maksud kita punya roots of equation? Punca-punca persamaan dia. Okey, betul. Ya, betul. Okey, ada sahabat kita jawab, dia kata nilai-nilai bagi X. Betul ya, nilai yang memuaskan persamaan tersebut. Okey, boleh diterima. Jadi maksudnya punca-punca persamaan ni sebenarnya adalah kita punya nilai X1 dengan X2. Yang cikgu yakin bahawa ramai orang biasa gunakan kalkulator, betul? Yang you gunakan kita punya EQN. Betul? Gunakan EQN, you akan ambil degree dia 2 kan? Sebab dia gunakan kita punya X kita nak cari nilai X1 dan juga X2. Itu kita panggil sebagai punca-punca persamaan. Dan dalam punca-punca persamaan, kalau cikgu nak deepkan lagi, cikgu nak masuk dalam sikit. Sebenarnya di dalam graf graf fungsi lah, cikgu sebut tentang graf fungsi. Di dalam graf fungsi itu, punca-punca persamaan itu sendiri sebenarnya mewakili nilai-nilai bagi pintasan paksi X. Okey, di manakah kita punya punca-punca persamaan? Cikgu akan gunakan warna merah. Di sinilah punca-punca persamaan kita. Ya. Maka di punca-punca persamaan itu adalah merujuk kepada kita punya X-intercept. Cikgu ulang bersemula, punca-punca persamaan juga merujuk kepada X-intercept. Apa itu? Maksudnya X-intercept ni adalah mewakili kita punya punca-punca yang mana merujuk kepada X1 dengan X2. Okey. Ini benda yang paling basic yang you betul-betul kena faham sebelum kita akan pergi kepada lebih detail pada part 2 esok, iaitu kita punya bahagian untuk melakarkan graf bagi fungsi kita. Ya. Baik. Inilah kita punya X1 dengan X2. Inilah punca-punca persamaan. Okey. So punca-punca persamaan ni pula dia ada jenis-jenis punca, nanti kita akan terangkan lebih detail, right? Okey. Persoalannya bagaimana kita nak mencari punca-punca persamaan kelas? Okey, bagaimana kita nak cari punca-punca persamaan? Okey, ada beberapa metod yang kita akan gunakan. Yang pertama kita akan gunakan yang paling penting kelas, yang paling penting sekali bagi cikgu lah bagi cikgu yang paling penting you pakai kalkulator. Semua pandai guna kalkulator? So cikgu harap semua boleh guna kalkulator yang pakai EQN tu ya. EQN masukkan nilai A, masukkan nilai B tu kan. Tapi kalkulator ni hanya untuk membantu kita saja ya. Dalam exam you jangan terus pakai kalkulator dan bagi jawapan. You kena tunjuk metod apa yang you pakai. Okey. Metod yang sebenarnya ada di dalam kita punya punca-punca persamaan, how to find your roots of equation, you boleh gunakan kaedah factorization. Okey, yang ni pun you dah pakar dah factorization ni. Alright. Cuma dalam factorization ini dalam KSSM cikgu tengok dalam kita punya textbook, dia tak detailkan dalam bagaimana kita menggunakan factorization. Kalau syllabus yang lama dia detailkan. Okey. Cuma cikgu yakin bahawa dia dah anggapkan bahawa you dah mahir menggunakan kaedah factorization dan ramai pelajar dah pandai gunakan factorization method, right? Okey, yang seterusnya yang paling penting adalah kita punya ini pemfaktoran ni, sorry bahasa Melayu kita pakai bahasa Melayu, pemfaktoran. Okey, kemudian kita ada kaedah betul izahmar ya, kaedah penyempurnaan kuasa 2 dan kaedah rumus. Okey. Ya, kita ada lagi kedua, kita ada completing the square. Bahasa Inggeris kita panggil sebagai completing the square ataupun cikgu tulis dulu completing the
the square, ataupun bahasa Melayu dipanggil sebagai kaedah penyempurnaan kuasa 2. Ini penting ni kelas. Kaedah penyempurnaan kuasa 2 ni akan ada dua benda yang you akan selesaikan. Ya. Satu, nak cari punca-punca. Yang kedua, you nak cari nilai maksimum, nak cari titik maksimum ataupun titik minimum. Boleh menggunakan kaedah penyempurnaan kuasa 2. Ya. Dan di ini kelas, yang seterusnya you boleh gunakan kaedah apa satu lagi? Kaedah kita punya kaedah rumus, kaedah rumus by formula. By formula. Ataupun kaedah dinamakan sebagai kaedah rumus. Boleh nampak tak skrin cikgu semua? Boleh nampak ya? Kalau ada problem bahagian skrin cikgu tak nampak dan sebagainya, tolong bagi tahu dengan cikgu ya. Okey, baik. Okey, apakah rumus kita? Baik. Walaupun di dalam exam dia bagi list of formula. Okey. List of formula dia bagi. Tetapi cikgu galakkan kepada para pelajar untuk you hafal ya. Sebab banyak latihan you buat, you akan hafal. Okey, apakah formula kita untuk cari? Okey, Ovika dapat tunjukkan cikgu. Okey. Tapi macam ada yang tak lengkap tu ya. Okey, so bagaimana nak cari punca-punca persamaan? Formula kita x is equal to negative b. Ya. Kita tinggal yang ni, ya, negative b plus minus square root b square minus 4ac. Jangan lupa kita ada square root. Kemudian kita bahagikan dengan 2a. Ini dia kelas, ini dia. Inilah kita punya rumus yang memang you kena tahu. Nampak je rumus ni sebenarnya rumus ni adalah merujuk kepada nilai apa? Untuk mencari nilai punca-punca persamaan kita. Ya. Okey, persoalan dia kaedah mana yang kita nak pakai? Okey. Biasanya soalan, kalau macam contoh you tengok soalan ni. Okey, ni nak bentukkan persamaan. Okey, macam ni kan? Macam ni. Dia suruh selesaikan saja. Tapi dia tak bagi tahu gunakan kaedah mana. You kena tentukan. Okey? Macam ni. Dia kata selesaikan. Okey? Dia tak suruh pun you pakai mana-mana method ataupun mana-mana kaedah, ya. Right. Nampak? Soalan-soalan ni dia bagi kebebasan kepada you untuk you gunakan mana-mana method. Jadi bila you tengok soalan tersebut, you dah tahu dah, okey, apakah kaedah yang you nak pakai. Okey, sebab tu cikgu kata, the most important thing is how to use your calculator. You gunakan calculator dulu. Okey? Dan bila you guna calculator, okey, let's say kelas let's say. Okey, ikut sama-sama dengan cikgu. Ada calculator tak semua? Semua dah ada calculator? Okey, keluarkan calculator masing-masing. Keluarkan calculator masing-masing. Okey. Kita akan cuba selesaikan yang ni Okey, contoh cikgu bagi you, cikgu nak you masukkan kalkulator, carikan EQN kita dan nanti bagi jawapan dengan cikgu ya. Okey, katakanlah cikgu ada persamaan kuadratik x kuasa 2 tolak 7x. Sekejap ya. Sama dengan sifar. Okey. You cuba selesaikan kalkulator untuk dua persamaan ni ya. Okey, cikgu nak you masukkan yang persamaan yang pertama dulu. Okey. Persamaan dulu. Okey, kawan, keluarkan kalkulator masing-masing. Masukkan EQN macam biasa, masukkan A kita, masukkan B kita, masukkan C kita. Dan you dapat apa? You dapat okey, Andra, terima kasih. Oviga. Okey, you dapat jawapan apa? You dapat jawapan 4 dengan 3, betul? Okey. Bila you dapat jawapan 4 dengan 3 ya. Okey, you dapat x1 4, x2 you akan dapat sama dengan 3 ya. Okey. Dua nilai ini sebenarnya adalah nilai integer yang boleh kamu gunakan factorization, you boleh gunakan completing the square, you boleh gunakan formula. Maksudnya ketiga-tiga kaedah ni you boleh pakai dalam kita punya soalan yang membentuk kita punya persamaan kuadratik ini. Boleh faham ya? Jadi persamaan kuadratik ni you ada tiga-tiga method yang you boleh pakai. Ya. Ya, terima kasih Amirah, betul 4 dengan 3 ya. Jadi maksudnya first kali apa yang paling penting bila you dah dapat kita punya bentuk, you cantik susun dia cantik-cantik balik, masukkan nilai A, B dengan C, tentukan by using your calculator dulu. Okey, dapat macam ni, okey, terus pakai calculator. Okey, confirm you boleh pakai kita punya pemfaktoran, boleh pakai completing the square, you boleh pakai formula. Tiga-tiga boleh pakai. Tetapi kaedah mana yang lebih senang kelas? Okey, kaedah mana yang lebih senang untuk you jawab soalan bentuk macam ni? Okey. Adakah pemfaktoran, completing the square, penyempurnaan kuasa 2 ataupun kaedah rumus? Yang mana lebih senang? Kaedah yang paling senang, ya betul, iaitu menggunakan kaedah apa? Kaedah pemfaktoran. Sebab you dapat nombor dia adalah nombor yang bulat. Biarpun katakanlah you dapat x sama dengan 1/4 dengan x sama dengan negatif 3, you boleh pakai pemfaktoran juga.
Macam ni pun boleh pakai pemfaktoran. Okey, bila you tak boleh pakai pemfaktoran? Okey, cikgu tunjukkan bila you tak boleh pakai pemfaktoran bila you tak boleh pakai pemfaktoran. Okey, bila you jawab satu soalan. Okey, cuba pakai kalkulator masing-masing. Masukkan nilai ni. Okey, you cuba masukkan kalkulator you, dapatkan nilai X1 dengan X2 gunakan kita punya kalkulator. Come on. Gunakan kalkulator masing-masing, masukkan A, B dengan C kita ya. A dia 1, B dia -7, C dia 11 ya. Okey, you dapat apa? Okey, terima kasih. You dapat perpuluhan yang panjang. Cuba tekan ABC, you tekan ABC, nak tukar pecahan pun tak boleh tukar pecahan. Maka dekat situ kita nampak bahawa oh, bila dapat perpuluhan macam ni, kaedah pemfaktoran tak boleh factorization tak boleh diguna pakai. Okey, maksudnya you punya kaedah boleh pakai lagi dua kaedah kecuali factorization. Okey, Andra, terima kasih. Tetapi you tak boleh pakai factorization. Sebab apa? Sebab you dapat perpuluhan. Jadi maksudnya apa yang cikgu cuba sampaikan, yang pertama sekali pastikan you kena tahu dulu metod apa yang you nak pakai. Adakah you nak pakai factorization ataupun complete integral square dengan formula. Nasihat cikgu kalau you buat dua je. Sama ada you buat pemfaktoran ataupun you buat formula. Complete integral square kalau boleh tinggalkan. Jangan buat untuk soalan mencari punca-punca macam ni. Okey? Boleh ya? Setakat tu ada soalan? Okey, kalau tak ada soalan, okey, cikgu terus pergi kepada ni soalan ni simple je kelas. Just express this equation in the general form. Apa itu general form kelas? General form yang ni lah tadi. General form general form yang ni kelas. Yang ni general form. Ini general form kita. Ni general form kita. Nampak ya? Okey, so general form kita, apa yang kena buat? Kembangkan kelas perlu cikgu tunjukkan, tak perlu kita tunjukkan juga. So kembangkan ni you dapat apa? X darab 3x X darab 3x, you akan dapat 3x kuasa 2. Okay. X darab negatif 2 dapat negatif 2x. Kemudian sama dengan kita punya X kuasa 2 tambahkan dengan 5. Okay, pindahkan semua sebelah kiri. Cikgu pindah semua sebelah kiri. So dapat 3x kuasa 2 tolak dengan 2x tolak dengan x kuasa 2 tolak dengan 5 sama dengan sifar. So 3x kuasa 2 tolak dengan x kuasa 2 you dapat 2x kuasa 2 tolak 2x tolak dengan 5 sama dengan sifar ya. Okey, boleh ya? Okey, boleh ya? Alright, so ya inilah kita bentuk-bentuk arm lah kelas. It's a general form. General form tu kita susun balik dalam bentuk ax kuasa 2 tambah dengan bx tambah dengan c. Kalau cikgu nak tanya dengan you, apakah a kita? A kita sama dengan 2, b kita sama dengan negatif 2, c kita sama dengan negatif 5. Maka yang inilah kita punya nilai-nilai a, b dengan c kita untuk dalam kita punya general form. Okey, boleh ya? Cuba test gunakan kalkulator kelas. Masukkan kalkulator. Masukkan A dia 2, B dia negatif 2, C dia negatif 5 ya. Ni pun dapat perpuluhan yang panjang. Maka kalau soalan ini, contohnya soalan ini minta kamu cari kita punya punca-punca persamaan ataupun suruh selesaikan persamaan, you boleh pakai penyempurnaan kuasa 2 ataupun hanya menggunakan formula saja. Ya, pemfaktoran tak boleh pakai. Okey. Tapi soalan ni berhenti sampai sini saja kelas Sebab apa? Sebab dia nak suruh kamu bentukkan dalam bentuk arm saja, general form ya. So kita sampai situ saja. Okey kelas, kita teruskan kelas. Okey. Okey, soalan nombor 2 dengan nombor 3, relax sekejap. Okey, yang ni kelas. Nombor 4 kelas. Selesaikan persamaan kuadratik yang berikut. Okey, yang pertama you kena buat apa? You kena susun balik dalam bentuk kita punya ada kawan kita masuk sulit kawasan. Okey, susun dalam bentuk kita punya dalam bentuk arm kita bentuk arm. Okey, jom buat sama-sama. Kalau ada kertas dengan pen boleh buat sama-sama dengan cikgu pastikan ada kertas dengan pen lah. Jangan biar dengar je explanation cikgu buat sama-sama. Ada kertas dengan pen, buat sama-sama. Kembangkan, you akan dapat 6x kuasa 2 tolak dengan 2x tambah 9x. Okey, apa kata 5 ni cikgu pindahkan sebelah kiri siap-siap sudah ditolak dengan 5 sama dengan sifar. So 6x kuasa 2 negatif 2x tambah dengan 9x, you akan dapat positif 7x tolak dengan 5 sama dengan sifar. Okey kelas. So kita nak selesai sama ya. Test guna kalkulator kelas. Test guna kalkulator dulu. Masukkan 6, A dia, B dia 7, C dia negatif 5. Okey, you akan dapat apa? Yang ni walaupun dapat perpuluhan Yang ni walaupun dapat perpuluhan, you dapat 0.5 dengan negatif 1.66667 betul? Boleh tukar kepada pecahan tak? Okey, cuba you tekan kalkulator you, tekan ABC. Shift ABC. You dapat jawapan yang pertama, you akan dapat X dia sama dengan 1/2
X yang kedua you akan dapat X sama dengan negatif 5/3. Betul tak? Boleh ya, boleh tukar pada pecahan. Nak tahu dia tukar pada pecahan boleh tak boleh tu senang je. Lepas you dapat jawapan tadi, lepas tekan answer tadi, you dapat perpuluhan yang panjang-panjang. You tekan ABC ataupun tekan shift ABC, jadikan dalam bentuk improper fraction, pecahan tak wajar ya. Lagi baik dalam pecahan tak wajar ya. Negatif 5/3 sama juga dengan kita punya 0.5 tadi. 0.5 you tekan shift ABC, you dapat 1/2. Kelas, kaedah apa yang you nak pakai ni kelas? Kaedah apa nak pakai? Kaedah apa yang you nak pakai? Okey, Abid ada kat sini tak Abid? Alamak. Masuk pula ya. Sekejap ya. Ada suruh cikgu nak masuk, dia tak boleh masuk. Ya, you akan pakai kaedah pemfaktoran. Paling senang you pakai kaedah pemfaktoran ya. Okey, kita teruskan dengan pemfaktoran. Pemfaktoran simple je kelas. Okey, you nampak macam ni, you reverse step kelas, reverse step. Kalau ada pecahan, you akan naikkan 2 dulu. Jangan jadikan dia sebagai X tolak 1/2 You tak mau buat macam ni ya. Jangan buat macam ni ya. You naikkan 2 dulu, dia akan jadi apa? Dia akan jadi 2X lah. So 2X sama dengan 1. 1 you pindahkan jadi tolak, so jadi 2X tolak dengan 1. Ini kurungan yang pertama. Okey. Begitu juga dengan 3, you naikkan 3 dulu. Bila naikkan 3 akan dia dapat 3X sama dengan negatif 5. Dia macam reverse step ya, reverse step. Okey. So pindahkan negatif 5, so jadi 3X tambah dengan 5. Ini kurungan yang kedua sama dengan sifar. Kelas, ini jawapan kita kelas. Ini you dah dapat kita punya punca-punca persamaan. Okey. Untuk kita punya kedua-dua kita punya jawapan ini kelas. Okey. Biasa buat kaedah yang darab silang tu tak? Macam cikgu pernah sebutkan dengan student-student cikgu sebelum ni. Kalau dulu cikgu sekolah, cikgu dia ajar, dia kata kaedah kapal terbang. Tapi dia nama yang paling sesuai lah sebenarnya adalah butterfly. Biasa gunakan butterfly tak? Cikgu nak tunjuk dengan you boleh? Okey, pernah guna kaedah butterfly ya? Okey, cikgu kena tunjuk juga. Sebab apa? Basic ni yang you kena ada. Selain daripada kalkulator, you kena tahu juga kaedah yang butterfly tu. Bagaimana kaedah manual untuk kita selesaikan. Mana tahu dalam exam you tiba-tiba kalkulator blank, bateri habis ya. You tengok soalan pemfaktoran, alamak aku boleh buat tapi aku tak dapat pastikan apakah jawapan kita. Okey, kita tunjukkan ya. Boleh ya Nabila, Oviga, semua ni biasa ni. Okey, cikgu tunjukkan juga. Okey, just to recall balik, nak refresh balik. Okey. Bila you ada persamaan kita 6X kuasa 2 tolak dengan 2X tambah dengan, mana dia? Tambah dengan 7X ni, cikgu ambil yang kita dah jadikan dalam bentuk arm ni. 6X kuasa 2 tambahkan dengan 7X tolakkan dengan 5. Okey. Fokus kita kelas, fokus kita. Cikgu gunakan pen warna biru ni ya. Okey. You tengok 6X kuasa 2 ni. Apakah hasil darab? Cikgu ulang balik semula. Apakah hasil darab yang mana boleh dapat 6X kuasa 2. So dia ada 2 kalau perasan. X darab dengan 6X. Betul? Ataupun satu lagi you boleh buat 2X darabkan dengan 3X. Kita akan main kaedah cuba-cuba nanti. Ya. Okey, so dia ada 2 6X kuasa 2 dia dapat hasil daripada X darab 6X. Yang kedua dia dapat daripada 2X darab dengan 3X. Okey. Yang kedua kelas negatif 5. Negatif 5 simple. Apakah hasil darab yang boleh dapat dengan negatif 5? Negatif tu cikgu abaikan dulu pun tak apa. Ya. 5 ni kelas. Satu je, iaitu 1 darab 5. 5 darab 1, 1 darab 5 samalah ya. Okey. Sekarang ni kita akan pakai, kita akan main test. Cikgu akan mulakan dengan kita punya X darab 6X dengan 1 darab 5. Okey, tengok ya. Okey, katakanlah cikgu susun X darab dengan 6X macam tu. Boleh ya? Okey. Letakkan dulu 1 dengan 5 cara susunan macam ni dulu. Boleh? Okey. Positif, negatif cikgu abaikan dulu. Cikgu abaikan dulu. Okey. Kita darabkan silang kelas. Darab silang. X darab dengan 5X dapat berapa? X darab 5 kita akan dapat sama dengan, kita akan dapat 5X. 6X darab 1 dapat berapa? 6X darab 1 dapat balik kita punya 6X. Kita akan dapat 6X. Okey. Sekarang ni, you tengok ya. Fokus kita seterusnya adalah kita nak tengok boleh dapat tak 7X ya. Okey, 6 dengan 5. Ada possibility boleh dapat 7 tak? Maksud cikgu macam ni. Kalau 6 tambah 5 berapa? 11. Tak boleh dapat 7. 6 tolak 5 berapa? 1. So maksudnya out. Pasangan ni tak sesuai. Cikgu ulang balik semula.
Bila kita cuba ambil 6 tambah dengan 5, kita dapat 11. Tak boleh dapat 7. Ya, ingat fokus kita nak dapatkan 7 yang di tengah ni. 6 tolak 5 berapa? 6 tolak 5 sama dengan 1x. Pun tak boleh dapat juga. So maksudnya pasangan ni tak boleh. You buang. Cikgu ajar manual ni tau. Cikgu ajar manual. Jangan tanya kenapa cikgu nak ajar manual. Sebab cikgu nak you ada asas tu juga. Ya. Cikgu terbalikkan 5 dengan 1 ni pula. Cikgu terbalikkan 5 dengan 1. Cikgu terbalikkan 5 dengan 1. Okey, kita darab silang. So kita ada x. 5 darab 6x sama dengan 30x. Yang ni lagi jauh. Kalau you tambah, you akan dapat 31x. Kalau you tolak, you dapat 29x. Memang jauh daripada 7x. Maka pasangan ni memang terus totally out kelas. Out terus. Maksud cikgu, pasangan yang kita mulakan warna kuning-kuning ni out. So kita kena gunakan pasangan yang seterusnya. Kita ada yang ni kelas. Ni. Okay, kita ada 2x dengan 3x. Okay, so cikgu kena padam ni. Okay, kenapa tak boleh padam? Kita akan test 2x dengan 3x. Ada pemfaktoran kelas ni secara manual secara manual. Okey, jom. So kita ada 2x dengan 3x, 1 dengan 5 kelas. Okey. Cuba kita darab silang ya. Kita darab silang 2x dengan 5x. Okey, ni cikgu nak tukar dulu kelas bagi dapat yang tak dapat dulu ya. So 5 dengan 1 dulu ya. Okey, 2x darab 1 dapat apa? 2x darab 1 dapat 2x, 3x darab 5 dia dapat 15x. Okey, boleh dapat 7x tak dengan pasangan ni? Pasangan ni tak boleh dapat 7x. Yang boleh dapat 15 tambah 2, 17. 15 tolak 2, 13. Tak boleh dapat 7x. Maka pasangan ni out. Pasangan ni tidak lebat. So kita cuba tukarkan yang ni pula. Tukarkan 1 dengan 5 ke sini. Okey, kita tukar. 3x darab 1 dapat 3x. 2x darab 5 dapat 10x. 10 tambah 3 berapa? 13x. Tak boleh dapat 7x. Tapi 10 tolak 3 boleh dapat 7x. Betul? Okey, pasangan ni cantik. Pasangan ni cantik. So kita kekalkan 7x di sini. Tengok baik-baik ya, apa cikgu dapat. Baru cikgu akan masukkan dia punya tanda-tanda dia, sign dia. Positive sign ataupun negative sign. Okey, now tengok. You nak dapat apa? Positif 7x. Kalau positif 7x, nak dapat positif, bagaimana pasangan positif negatif untuk 3 dengan 10? 10 tambah 3 tak boleh. 10 tolak 3, betul? 10 tolak 3 akan dapat positif 7. Maka cikgu akan letakkan sini sebagai positif 10x, sini akan jadi dapat negatif 3x. Boleh? Ya. So, masukkan ke dalam ni, sini akan jadi negatif, follow, sini akan jadi positif. Maka inilah dua kurungan yang kita ciptakan tadi. You nampak? You akan dapat 2x, cikgu guna warna biru ya. 2x tolak 1, yang ni, pasangan yang pertama ni. Okay. So, inilah 3x tambah 5 adalah untuk pasangan yang kedua. Alright. Maka dekat situlah kita punya kaedah manual tu kelas. Alright. So, boleh faham tak ni kelas? Boleh ikut cikgu lagi? Tapi dalam exam kelas dalam exam you jangan pula kalau you tak mahir benda ni, you jangan cuba untuk gunakan kaedah ni juga dalam exam ya. You just pakai calculator, dan you just proceed saja dulu. Alright. Okey, jom kelas kita tengok soalan yang seterusnya. Cikgu tak nak buang masa lebih panjang. Okey, tengok sini. Okey, jom sama-sama kelas cuba. Yang penting you kembangkan, okey, rearrange into the general form. Okey, rearrange into the general form and then try to use your calculator dulu. Okey. Dan baru you akan decide method apa yang you kena pakai. Right, teruskan kelas. Cikgu bagi peluang untuk you cuba dulu. Oh, ada yang nak screenshot. Okey, okay, boleh. Okey, boleh screenshot dulu kalau nak screenshot. Dah ke? Okey, kalau dah, cikgu teruskan. Okey, try. Right, try kelas. Dapatkan H1 dengan H2 selain daripada X yang penting unknown lah, variable kita ya. We can change our variables into the X just now. Normally we are using X, okay? Okay, tetapi dalam kes ni kita gunakan H sebagai variables kita. Pemfaktoran ya, okay? Contoh, you dapat H4 dengan H1, okay. Kalau macam tu, cikgu teruskan lah ya. So, yang mana tak sempat buat tu, just screenshot dan you sambung kemudian. Okay, yang ni kelas. Okay. Kalau yang ni kan kelas, kita dah nampak hint paling besar tu kelas.
Apakah hint paling besar dalam kes ni kelas? Cikgu nampak bahawa kemungkinan dia akan bermain dengan kaedah formula. We try to use our formula. Kenapa? Sebab ada dia bagi keyword dia di belakang tu. Give your answer correct to 4 significant figure. Ya. Maksudnya okey, jawapan dia mungkin melibatkan perpuluhan. Okey tak? Rearrange balik dan you cuba dapatkan x1 dengan x2 ya. By using formula lah cikgu ingat. Kalau nak formula, cikgu tulis formula di tepi ni. So we have x is equal to negative b plus minus square root b square minus 4ac over 2a. Okay. Cikgu tak boleh pergi terlalu laju sebab kita ada pelajar-pelajar form 4 yang baru berkenalan dengan bab ni. Okay. Jadi kalau pelajar-pelajar form 5 kalau tengok, alamak kenapa cikgu slow sangat? So cikgu minta maaf sebab kita tengah fokuskan juga kepada pelajar-pelajar form 4. Okay. Okey, boleh kelas? Teruskan. Okey, Oviga, Nisa, Oviga, Andra, Fairuz, Jasprit Kaur, ya. Okey, cikgu nampak jawapan you semua ke arah jawapan yang betul tu, ya. H sama dengan 4, H sama dengan 1 by using your factorization method. Good. Okey, cikgu ini kita bincang sama-sama lah ya. Okey. So yang pertama kelas seperti biasa kita akan cuba kembangkan. Cikgu kembangkan 2x darab dengan x, kita akan dapat 2x square. So 2x times negative 4, so you got negative 8x. Okay, yang ni 1 times with x, you got positive x. 1 times 2, you got positive 2. So negative x times x, you got negative x square. Negative x times positive 2, you got negative 2x, right? So it's equal to, hold on. This now is x, daripada x ni is equal to, this one is equal to, right? Okay, now rearrange balik, cikgu pindahkan semua sebelah kiri. So cikgu gatherkan semua kita punya unknown kepada sebelah kiri to the left hand side. So you got 2x square, ada x square dekat situ. So you got positive x square minus 8x minus x, minus 2x kat sana ya. So minus x plus 2x minus 2 is equal to 0 ya. Boleh ya cikgu kembangkan. Sekejap, cikgu slow sangat ni, cikgu takut ada careless pula. Sekejap ya. Terlalu slow pun tak boleh juga ya. So macam you bawa kereta ya. Kalau bawa kereta dekat highway ya, orang kata patuh pada kita punya had laju betul ya. Tapi kalau terlalu patuh, contohnya kelajuan dia 100 km sejam, okay, tapi you bawa cuma 40 km sejam sebelah kiri, ada side effect pula. Apa side effect dia? Mengantuk. Ya. So biasanya macam itulah ya. Ini terlalu perlahan pula, cikgu takut ada careless mistake. Apa? Okey, kawan kita Jasprit kau dah share dengan solution. Okey, mungkin cikgu cuba selesai dan compare dengan dia jawapan dulu. Alamak, dia dapat 2x square. So I got 3x square. Let me double check again. Takut cikgu pula ada careless mistake. Let me double check. So 2x square minus 8x equal to x plus 2 minus x square minus 2 minus 2. This one is not minus 2x, it's minus 2. So minus 2. Okay, sekejap cikgu double check balik semula. Itulah tu. Baru cikgu terpaksa careless mistake ya. Okay, so cikgu solvekan dulu. 2x square minus 8x is equal to negative x square plus x. Dan pindahkan sebelah kiri. Belum habis lagi. Okay, alright. So let me double check again. So ada plus 1 itulah cikgu takut cikgu careless mistake ni sebenarnya. Okey, tak apa. Cikgu cuba double check dengan jawapan you pastikan you ada kertas dengan pen tau kelas Jangan tengok saja solution cikgu pastikan you cuba juga Dan you compare with my answer. Dan kalau cikgu ada careless mistake dan tegur cikgu lah. Tegur cikgu kalau cikgu ada careless mistake. So I got 3x square minus 9x is equal to 0. Alamak, ya ke? Andra dah bagi jawapan. Okey, sekejap cikgu tengok sekali lagi. Cikgu tak ada careless mistake. 2x square minus 8x x plus 2 minus x square
minus, betul lah minus 2x tadi. Betul kan tadi minus 2x. Allah, kenapa cikgu minus 2? This one is minus 2x kan? Allah. Tadi dah betul lah tadi. Sorry. Apa yang cikgu tengah buat ni? So plus x. This one is should be minus x kan? Minus x. Minus x plus 2 kan? Okay. So pindah sebelah sini, so we got 3x square. So minus 7x minus 2 is equal to 0. Betul tak? Okay, Jaspreet dia dapat okay. So Jaspreet dia bagi jawapan dalam bentuk kita punya square root, dalam bentuk set ni. Okay, nampak dalam bentuk set kat situ. Okay, so jom kita gunakan kalkulator 12. Okay, test gunakan kalkulator dulu. Bila test gunakan kalkulator, dan sebenarnya keyword tadi dah bagi kan, is for significant figure. So bila test gunakan kalkulator, so we have our, okay, kalau di peringkat awal-awal, okay, mungkin you boleh declare dulu. So we have define our A is equal to 3, our B is equal to negative 7, and our C is equal to negative 2, right? So we have A, 3, negative 7, and then we have negative 2. So 2.59, okay, dengan you ada negative 0.257. Okay, so Hamzah punya jawapan, Hamzah. Okay, teringat pula, Hamzah College Pemerintah Pintar ke? Okay, so Hamzah punya jawapan dengan cikgu gunakan kalkulator, okay, nampak sama. Okay, tapi bila you tengok jawapan akhir ni, nampak macam you tak boleh tekan kepada pecahan, tak boleh tukar kepada pecahan. We cannot convert into the fraction, right? So apa yang kita boleh buat, kita kena balik kepada the other two methods, ya. We need to going back to the other two methods. Factorization out, tak boleh buat factorization. We need to use our formula or completing the square, okay. So it's better you using your formula. Gunakan kaedah rumus you, okay. Okay, kita tunjukkan kaedah rumus. Okay, so just masukkan kita punya formula. So x, so we have x is equal to negative b. So we have negative b. B is also negative 7 in bracket. Plus minus square root. So b square, so negative 7 square minus 4ac. Okay, so square root the whole thing. So over 2a. So 2 times 3. Okay, nasihat cikgu kelas sampai ke peringkat sini, jangan terus one shot guna calculator. So negative dengan negative 7 juga positive 7. So plus minus. You just fokus dalam square root tu dulu. So cikgu you ambil 49 plus dengan apa? 49 you selesaikan yang bawah kita punya square root dulu. 49 plus 24. Now, betul tak? 4 times 3 times 2, so we got 24. 49 times 49 times plus 24, so we got 73, 73. So we got square root 73 over 6. Buat sampai peringkat macam ni kelas, buat sampai peringkat macam ni, right? So next kita akan baru pecah kepada 2. Bagi pecah kepada 2. So you got x is equal to 7. So first you consider plus square root 73 over 6. The other one is x is equal to 7 minus square root 73 over 6. Boleh ya? Okay, now baru you terus one shot guna calculator dekat sini. So you got 7 plus square root 73 sama dengan dulu ataupun you kena buat bracket baru bahagikan dengan 6. Jangan terus bahagikan dengan 6. So you got 2.59. Okay, dia nak tahu apa tadi? Pastikan jawapan you bagi dalam bentuk perpuluhan. So we need to give our answer into 4 significant figure 4 angka bererti. Okay. Jadi jawapan dia 4 angka bererti tau. 2.591 kelas. 2.591. The other one you got what? So x is equal to, so 7 minus square root 73 plus, berhati-hati tau. Jangan terus tekan bahagi 6. Melainkan you buat bracket. Faham maksud cikgu ya? So the other answer is negative 0.2573 ya. 2573. Okay, tadi ada siapa yang jawapan tadi? Hamzah Okay, Hamzah jawapan you betul. Ikhwan Aiman betul Jaspreet kau saya salah dari persamaan kuarti. Okay, so mungkin Jaspreet dia punya ni kot, cikgu rasa yang ni kot tadi. Okay, yang ni tadi. Yang pastikan dia dapat persamaan kuarti yang sama. Okay, Shun. So at least okay lah, you tahu kat mana kesalahan you. So jangan takut dengan kesalahan, sebab daripada kesalahan tu kita faham apa yang kita punya kesalahan, kita punya kat mana kita boleh belajar ya.
Okay, so boleh kelas? So nak tengok bahagian kita gunakan completing the square tak? Perlu cikgu tunjukkan tak? Tak apa, completing the square ataupun penyempurnaan kuasa 2 cikgu reserve untuk esok sebab kita nak combinekan sekali dengan quadratic function. Okay, kita nak combine dengan quadratic function. Okay, kita teruskan ni kelas. Nak screenshot ke? Boleh screenshot dulu. Mungkin nak tengok solution ni, nak buat ulang kaji balik. Mungkin. Okay, sekejap. Boleh. Screenshot dulu siap-siap. Okay, kita teruskan kepada bahagian yang seterusnya. Okay, yang ni you just ambil soalan je kelas Ambil soalan je. Cikgu tak nak bincangkan soalan yang ni. Just ambil soalan saja. Yang ni pun cikgu ingat you kena pakai kaedah rumus juga by using your formula method ya. Anderson Yu. Okay, boleh? Kalau nak screenshot dulu ke? Kita proceed kepada soalan yang seterusnya. Okey, kita dah masuk kita punya SOR dengan POR. Okey, cikgu patah balik kepada soalan yang awal. Okey, ni kelas. Okey, kalau you perasan, bahagian pertama cikgu dah selesaikan. Cikgu tahu apa tadi? Bahagian yang pertama adalah bahagian ni kelas. Bahagian yang pertama adalah bahagian dalam bab ini you akan diajar bagaimana nak mencari punca-punca persamaan. Apa itu punca-punca persamaan? Punca-punca persamaan adalah kita punya X1 dengan X2. Kadang-kadang you akan dapat hanya satu nilai X sahaja. Ya. Kadang-kadang you akan dapat 2X yang berbeza dan sebagainya. Okay? Baik, seterusnya kelas, seterusnya. Yang bahagian yang kedua, tadi kita cari punca-punca. Sekarang ni kita nak buat apa? Sekarang ni dia bagi punca-punca. Okay? Mana cikgu punya marker? Okay. So, sekarang ni bahagian yang kedua, you akan tengok kalau diberi punca-punca ya. Diberi punca ya. Diberi punca dan you kena selesaikan dan bentukkan persamaan kita. Bentukkan persamaan kita. Ataupun cikgu katakan bahawa is given the roots of equation, dia bagi roots of equation. Sekejap kawan masuk. Okay, dia bagi roots of equation, dia bagi roots and then you kena form an equation, You kena formkan equation dia. Okay? So yang inilah, bahagian inilah yang ada alpha beta tu kelas. Yang ni dah alpha beta. Yang mana juga dia sebenarnya ada juga yang bahagian ni juga yang you masih ingat lagi tak? Kita ada HTP dengan HDP. Ataupun dalam bahasa Inggeris kita gunakan apa? Kita gunakan SOR dengan POR. Okey, apa benda penting yang you nak kena keluarkan dalam SOR dengan POR ni kelas? Okey, kita nak buat summary sikit. Okay, kalau HTP you kena gunakan satu benda kelas, negatif B per A. Okey, betul, SOR POR ya. Kalau HDP hasil darab punca, product of root, you kena gunakan C per A. Okey, ramai pelajar yang belajar keluarkan nilai HTP dengan HDP bagi macam ni ya. Boleh, tak ada masalah. Kalau you boleh hafal benda ni, very good. Dalam exam dia tak bagi benda tu. Yang paling penting negatif tu kelas. Okey. Dan ada satu lagi benda yang paling penting adalah you punya persamaan kelas. Persamaan ni pun tak lagi, dia kelainan sikit. Dia ada X square minus HTP X plus HDP is equal to 0. Ataupun you gantikan dengan kita punya sum of root X plus product of root is equal to 0. Okay, ini adalah kita punya persamaan yang you memang kena hafal kelas kena hafal sebab dalam exam dia tak akan bagi benda ni. Yang paling penting kelas adalah negatif tu. You nampak negatif tak? You nampak negatif? Maka negatif ni sebenarnya adalah ramai pelajar yang terconfuse dengan bahagian negatif ni. Sebab tu cikgu kata benda ni penting sebab dalam exam dia tak bagi kita punya equation yang nak bentukkan persamaan tu. Okay, mari kita lihat dulu kelas soalan dia. Nak screenshot ke nak ambil soalan boleh ambil dulu. Okay, nak screenshot dulu boleh screenshot. Okay, so kita akan belajar dua benda hari ni. Yang pertama punca-punca, tadi kita dah cover bagaimana nak cari punca-punca dengan menggunakan kaedah pemfaktoran. So how to find your roots of equation, your x1 and x2. How to find your x1 and x2. The next part is given the roots of equation and then you need to form an equation. You nak kena bentukkan persamaan kuadratik kita pula. Okay.
Cikgu tengok dari sini. Okey, tadi kita belajar bagaimana kita nak cari punca-punca persamaan. How to find your x1 and x2. You can use your factorization. You can use your factorization also in this question. You can use your formula. You can use your formula. Or you can use your completing the square. Okay. Now the other way around. If the question is given you the roots of equation. Now you can see here. Form a quadratic equation. Dia kata bentukkan persamaan kuadratik. Form the quadratic equation which has the roots of 2 and -3. Yang mana ini adalah punca-punca kelas. Masih ingat lagi cikgu kata tadi? Punca-punca persamaan tu apa? Punca-punca persamaan itu adalah nilai x1 dan juga nilai x2. Cikgu ulang balik semula. Kita punya punca-punca persamaan ini merujuk kepada x1 dengan x2. Ada dua kaedah yang you boleh selesaikan. Nak kaedah senang ke nak kaedah susah? Nak kaedah mudah ke kaedah yang susah? Okey, Ovigah terus dapat. Okey. Ovigah terus dapat. Okey, Ovigah dah bagi jawapan, tak apa kita tulis dulu jawapan Ovigah. Okey, cikgu ambil dulu jawapan Ovigah sebagai pembangkit semangat bila kita dapat jawapan nanti. So x² minus x minus 6 is equal to 0. Nak kaedah yang senang Nawa. Okey. Okey, cikgu bagi kaedah yang senang dulu. Okey. Kaedah yang senang untuk soalan ni simple. Okey, apa maksud punca-punca persamaan tadi? Punca-punca persamaan kan nilai x. Okey, katakanlah cikgu ada, okey, x yang pertama apa dia? 2. Apakah x yang kedua? X yang kedua dia bagi sama dengan negatif 3. Masih ingat lagi tak kaedah pemfaktoran tadi? Kalau you dapat tekan kalkulator x sama dengan 2, x sama dengan negatif 3, macam mana nak masuk dalam kurungan balik? You kena masukkan, terima kasih Izzah. You kena masukkan dalam kurungan balik macam ni. You buat macam ni. Okey, masukkan dalam kurungan. So jadi x tolak 2. Okey, satu lagi x tambah 3. Kembang je kelas. Kembang je persamaan kita ni. Kita dapat apa? X darab x sama dengan x kuasa 2. X darab dengan 3 dapat positif 3x. Negatif 2 darab dengan x, negatif 2x. Negatif 2 darab dengan 6 dapat negatif 6 sama dengan sifar. So 3x tolak 2x, so kita dapat x square plus x minus 6 is equal to 0. So this is our final answer. Okay, Hamzah, okay, Fairuz. Tadi siapa jawapan ni? Ovigah Ovigah plus x. Okay, Ovigah dah betulkan dia plus x tadi. Tersilap. Okay, so ada plus x kat sini. Okay. Okay, inilah plus senang. Kalau dia bagi x1, x2 sebagai roots of equation, is very simple. You balik dalam kaedah macam pemfaktoran tadi, you reverse step balik. Kalau x sama dengan 2, you patah balik, then kembangkan, you dapat equation dia. Okey, ini adalah method yang pertama kelas. Nak tengok method yang kedua. To be fair, cikgu boleh tunjukkan juga method yang kedua. Method yang kedua, kita akan gunakan kita punya sum of root dengan kita punya product of root. Kalau bagi punca, bentukkan persamaan. Kalau bagi persamaan, cari punca. Kan cikgu? Betul just fit. Itu yang cikgu cuba nak sampaikan tadi. You dapat dah apa maksud cikgu tadi. Very good. Okay, cikgu ulang balik apa yang Jaspreet sebutkan tadi. Inilah punca yang cikgu nak beritahu. Kalau bagi persamaan, you nak cari punca. Nampak? Yang ni dia bagi persamaan, you akan cari punca. Tetapi kalau dia bagi punca, you akan bentukkan persamaan. Nampak? Dia ada way round. Ya? Dia patah balik macam tu. Okay, yang ni bentukkan persamaan. Okay, now method yang kedua kelas, cikgu nak tunjukkan dengan you juga. Kena tunjukkan juga. Sebab ada setengah skema dia akan gunakan kita punya method yang kedua. Tetapi dia terima method yang pertama juga. Ya? Okay, apakah metod yang kedua kelas? Kita akan gunakan HDP dengan HDP kelas. SOR dengan POR. Ya. Yang pertama kita sedia maklum bahawa this is our roots of equation. Okay, kita ada roots of equation punca-punca persamaan 2 dengan negatif 3. So we need to find, okay, Harun Azhar. Okay, terima kasih. X square minus SOR X plus POR equal to 0 Harun ya. Okay, betul? So kita akan gunakan kita punya, okay, cikgu gunakan bahasa Inggeris sum of root ataupun bahasa Melayu kita panggil sebagai apa tadi? HTP. Apakah hasil tambah punca? Kita ada punca kita 2 tambahkan dengan satu lagi punca kita negatif 3. Is what? Is negative 1. So we find our product of root ataupun hasil darab punca, So punca yang pertama 2 darab dengan negatif 3 darab ya sama dengan negatif 6. Okay, next step, you akan apply masuk dalam formula. Masih ingat lagi cikgu kata apa? Kita ada x square minus SOR x plus kita punya POR equal to 0. Okay, nak senang macam ni je kelas. Untuk you masuk dalam persamaan, untuk SOR tu you tukarkan tanda je. Kalau negatif 1 kan SOR. Hanya untuk SOR you tukar, ingat ya. Kalau nak masuk dalam persamaan, cikgu bagi tips yang mudah kalau you nak ingat.
Kalau SOR, kalau you nak masuk dalam persamaan, kalau SOR you dapat negatif 1, you akan tukarkan you punya negatif 1 jadi positif 1. Positif apa satu apa? So, positif 1x. Kalau POR, you just ambil negatif. Nampak? You compare jawapan. Kedua-duanya akan dapat jawapan yang sama. HDP negatif 1, HDP negatif 6. Ya, you're right, Oviga. Okay, boleh ya? Okay, kelas. Kalau you tengok kat sini, method 1 dan method 2. Yang mana method yang lebih senang, kelas? Method 1 ke method 2? So, of course, method 1 lah. So, kalau cikgu sendiri pun, kalau cikgu prefer untuk method 1. Tapi dengan syarat lah, kalau kata dia bagi kita punya roots of equation, okay, both of them are roots of equation, direct roots of equation, maksudnya 2 dengan negatif 3. Bukan dia bagi macam contohnya M dengan negatif 2. No. Yang ni dia bagi macam kita punya both of them are roots of equation. Ya betul, Fairuz. So dalam SPM selamat ke guna cara satu? Selamat, sangat selamat. Sebab you dah boleh gunakan kita punya method 1, you can direct get your final quadratic equation. Okay? Sebab selalunya cikgu sekolah ajar cara 2. Betul. Tapi kalau you tengok dalam skema boleh terima method 1. Jangan risau. Ya? So both of them are accepted. Tetapi kalau case alpha beta kelas, alpha beta tu you memang kena pakai method 2. You tak ada cara yang lain. Okey, tak apa kita tengok daripada yang kita punya soalan yang lain. Harap menjawablah soalan just speed. Okey, yang ni kelas. Okey. Tengok soalan, bacakan soalan. Okey, ambil kertas kelas, ambil kertas dengan pen. Cikgu nak je bentukkan persamaan. Dan share jawapan you ni ramai-ramai ni yang tak bersuara. Cikgu nak sebut ni nama ni. Ifah, Nawa Azman, Sarah Fauzi, Manisha, Nurin Syairah, Nafis, Kumuas, Akila Anwar, Insyirah Azman, Nurul Farah, Triz S. Panjang nama dia. Catherine, cikgu rasa ramai budak-budak yang cikgu kenal dalam ni. Semua ramai pakai singkatan nama kan. Boleh ya? Okey, cikgu nak jawapan you tau. Keluarkan jawapan. Pastikan jawapan you dalam bentuk ax square plus bx plus c is equal to 0. In general form lah, in general form. Izahmar, Nisa. Nisa sungai besar cikgu rasa ni. Elina, Ayu Hassan. Semua cikgu sebut ni. Auni Anisha, Anis Azira, Asmaul Husna. Betul ke nama kamu ni Asmaul Husna? Sarah, Ikhwan Aiman, Dalila, Syarul, Alia, Natasha, Benjamin, Fairuz. Ya. Okey kawan. Bentukkan persamaan dan share jawapan masing-masing di ruangan kita punya chatting di situ ya. Okey, Fairuz dah dapat jawapan. Okey, Fairuz dah share, cikgu tunggu yang lain juga. Maksud pemalas apa ya? Constant. Constant ni nilai yang tetap dan tak berubah. Sekali cikgu explain just speed ya. Okey, so Oviga, Izahmar, okey nampak semua pun dapat jawapan yang sama ni. Okey, good. Kalau jawapan yang sama, okeylah cun lah. So cikgu kita pakai method yang pertama saja. So we have x is equal to negative 3. So we have another one is x is equal to 1/2. So yang ni patah balik kelas masuk dalam kurungan. So x plus 3, tukarkan tanda dia. Kalau pecahan naik jadi darab dulu. So jadi 2x tolak 1 kelas is equal to 0. So expand, so you got x times 2x itu 2x square. X times negative 1 you got negative x. So 3 times 2x you got positive 6x. 3 times negative 1 you got negative 3 is equal to 0. So 2x squared plus 5x minus 3 equal to 0. So this is our final equation. So, okay, semua pun dapat jawapan yang sama. Tahniah Anis Azira, Ifah, Manisha. Okay, semua pun diam-diam ni sebenarnya tengah buat latihan ni. Bagus ya. Okay, alright, so okay, boleh ya? So boleh cikgu teruskan? Okay, so kita ada masa lebih kurang 20 minit. Okay kelas, boleh tak cikgu nak minta sesuatu dengan you? Sebab, okay, cikgu rasa macam semangat sikit sebab hari ni form 4 ramai, hari tu form 4 tak berapa ramai. Okay, dekat rumah you ada siapa selain daripada you? Kalau ada adik ke, kakak ke, mak ayah ke, boleh tak minta dia orang tangkap gambar? You tengah belajar dengan cikgu ni depan komputer ke, kalau you ada komputer, ataupun you depan handphone ke, tangkap gambar kan, tangkap gambar you daripada belakang ke, daripada tepi ke, nampak you kan, tangkap gambar dan share dekat WhatsApp. Tadi ada cikgu hantar WhatsApp ramai-ramai. Semua yang dapat ni cikgu rasa dapat WhatsApp kan. Cuba share gambar yang position yang paling cantik sekali. Okay.
Dan share dekat WhatsApp, kan ada nombor WhatsApp yang hantar dekat you tadi, hantar notification dekat you, hantar. Okay. So at least cikgu nampak lah. Okay. Dan you bagi tahu juga nama you apa tu. Nama betul you dengan nama you dekat Zoom. At least cikgu tahulah, oh ini adalah Ovika, oh ini adalah Jasprit, oh ini adalah Anis Azira tadi. Oh ini adalah Anasha, ini Ikhwan Aiman. Minta you punya ni lah, family you lah, family members, adik you ke, abang you, kakak you, tangkap gambar daripada belakang. Cikgu, nombor daripada mana boleh saya masuk dari link? Oh, okay, link group yang cikgu share tu memang dah penuh, tapi sekejap cikgu sharekan nombor phone cikgu boleh? Nombor phone yang dalam tu kan? 014-660-7284. Okay, so bagi ni oh kakak you bagi link. Okay, okay. Cikgu keluar selfie boleh? Sebab tak ada orang kat rumah. Boleh selfie Andra. Kalau selfie pun boleh juga. You selfie sendiri pun okey juga. Gunakan kamera. Kalau ada siapa ada GoPro, buatlah daripada GoPro daripada belakang kan. And then you buat timer lah daripada timer belakang. Lepas tu satu lagi. Boleh tak? Sebab cikgu rasa Instagram cikgu macam dah lama sunyi kan. Semua di Instagram kan. Gambar tu juga lepas you hantar WhatsApp, you upload dekat Instagram, masing-masing Instagram, IG story, then you tag cikgu. Nawa Azman, tak ada orang kat rumah. Tak apa, you selfie pun tak apa. Ataupun you tangkap gambar je apa yang you tengah belajar tu. Ya? Selfie lah sikit kan, dengan nota-nota cantik-cantik tu kan. Dan tag cikgu dekat ni Mathness 49. Cikgu share kat ruangan chat tu. Aku pun cikgu contek kat sini sikit lah. Okay, ada dua tadi Yang pertama WhatsApp dekat cikgu. At least cikgu tahulah kehadiran kita ramai-ramai ni ada lebih kurang 50 orang. So 014-660-7284. Boleh sharekan gambar dekat sini. Yang kedua dekat IG story lah guys. IG story you tag lah ataupun dekat IG feed ke. You bagilah feedback sikit. Boleh faham tak apa yang you belajar hari ni. Acah-acah. You tengah belajar lah. Kawan-kawan semua tengah mood beraya kan. Tengah beli kain semua. You tag dekat IG dan bagi dia orang tengok. Oh kawan aku tengah belajar ni. Ya. Cikgu private kat Andra je buat apa? Everyone. Sorry. At Mathness 49. Tag kan nanti cikgu repost balik. Okay boleh? Jom kita teruskan guys. Okay, ambil nombor phone dan IG tu. Kalau siapa yang rasa macam ni, like, sebaiknya ada gambar you sekali lah bagi nampak macam semangat sikit kan. Tapi kalau tak ada orang kat rumah, just tangkap gambar suasana you tengah belajar sekarang. Dan share lah. Kalau ada nota-nota yang cantik lagi bagus ya. Ada nota yang cantik you share juga. Okay, jom kelas kita teruskan kelas. Okay, so yang ni cikgu dah selesai tadi, settle. Kita pergi kepada peringkat yang seterusnya kelas. Kita nak cover bahagian, okay, ini pun dah settle tadi. Ini kelas. Okay, kita baca soalan sama-sama dan kita cuba untuk bincangkan soalan ni kelas ya. Ini salah satu soalan yang ini bukan soalan non rutin, soalan rutin kelas. Soalan rutin dimaksud soalan rutin adalah soalan yang biasa ditanya dalam soalan-soalan SPM, soalan-soalan silibus KBSM, dalam soalan silibus KSSM pun cikgu nampak dalam buku teks dan sebagainya pun ada tanya soalan ni juga. So jangan tengok soalan ni nampak macam soalan macam gila-gila punya susah. Tak, soalan ni simple je. You tengok soalan ni baik-baik kelas, tengok soalan ni baik-baik. You kena faham dan kalau keluarlah soalan ni dalam exam you lepas buka soalan nanti ataupun SPM nanti, insya-Allah boleh jawab soalan. Nah, given that one of the roots of the quadratic equation is 4 times of the other roots kelas. Okay, yang penting kelas keyword dia kelas, keyword dia. Yang penting keyword dia. Given one of the roots of the quadratic equation x square plus kx plus 1 equal to 0 is 4 times of the other root. Okay, determine the values of k. Kelas, apa yang maksud yang you boleh faham kelas? Salah satu punca persamaan tersebut x square minus kx plus 1 ialah 4 kali ganda punca yang lagi satu. Cikgu ulang semula. Diberi salah satu punca adalah 4 kali punca yang lagi satu. Andai kata kalau punca you 2, satu lagi punca adalah berapa? Adalah 8. Faham? Kalau punca you adalah negatif 3, satu lagi punca berapa? 12. Faham? Ya. Kalau you punya punca adalah 6, satu lagi punca adalah 24. Okey, apa yang cikgu tengah buat? You nampak tak pattern dia? Pattern ini cikgu dapat daripada ayat soalan itu sendiri. Dia kata apa? It's given that one of the roots of the equation is 4 times of the other roots. Tapi persoalan dia kelas. Kalau cikgu ada punca dia 2, confirm satu lagi adalah 8.
Nisa, terima kasih Nisa. Betul, darab 4. Maksudnya apa? Maksudnya punca satu lagi adalah darab 4. Tetapi soalan cikgu, you tahu tak puncanya berapa? You tak tahu puncanya berapa. Tetapi you tahu persamaan dia berapa? So persamaan dia adalah x square plus kx plus 1 equal to 0. Hey, boleh pakai mana-mana method untuk dapatkan punca kita tak? Kelas. Is given the quadratic equation kelas. Is given the quadratic equation. Tapi dalam kes ini, you tak boleh guna kalkulator. You tak boleh gunakan pemfaktoran. You tak boleh gunakan complementary square. You tak boleh gunakan formula. Kenapa? Sebab you ada unknown, you ada kita punya coefficient of k. K is a constant. Tadi soalan just split, cikgu cuba jawab just split soalan. Cikgu, apa itu pemala ataupun constant kelas? Okay, apa maksud pemala ataupun constant? Kita cuba bincangkan perkataan ni kelas. You akan sentiasa jumpa perkataan ni kelas, terutama form 4, form 5 dah biasa jumpa ni. Pemala ataupun constant. Apakah yang dimaksudkan tentang constant? Apakah yang dimaksudkan dengan pemala? Kelas, pemala ataupun constant adalah satu nilai yang tetap dalam persamaan kita. Betul Nisa, nilai yang tetap. Nilai tersebut tak berubah. Katakanlah cikgu ada suatu persamaan garis lurus kelas. Cikgu bagi satu persamaan, persamaan ini dinamakan sebagai persamaan garis lurus. Kita ada y sama dengan m, katalah negatif 3x tambahkan dengan 7. Masihkah kamu ingat lagi kelas persamaan garis lurus? You ada kecurunan negatif 3 sebagai m, pintasan y 7 gitu. Ya, inilah persamaan garis lurus kelas. Baik. Yang mana constant kelas? Cikgu akan highlightkan constant kita adalah 7 dan juga berapa? Dan juga negatif 3. Inilah constant kelas. Okey, Harun, terima kasih Harun. Harun dah bagi jawapan. Okey, 5/2 dengan itu 5/2. Okey. So cikgu berbalik berkonstant tadi, constant kelas. Nilai tersebut dia tidak mempengaruhi perbezaan. Maksudnya you boleh ganti dengan apa pun nilai, tetapi negatif 3 dengan 7 tak boleh berubah. Itu nilai constant. Maksudnya x dengan y ini adalah variable. Kalau you biasa belajar dalam kita punya sains, eksperimen, you ada manipulated variables. Kaedah kita punya kita punya pemboleh ubah yang dimanipulasikan. Ini adalah kita punya yang bergerak balas ataupun kita punya respon data, ya, respon variable, ya. So nilai yang boleh berubah-ubah. Kalau you masukkan x3, you akan dapat y yang berbeza. Kalau you masukkan x7, y dia. Maksud x dengan y bukan constant. X dengan y adalah variables, adalah pemboleh ubah, ya. Okey kelas, kita boleh fokuskan kepada soalan kita ni. Okey, Harun dah share kita punya jawapan tadi Harun, Terima kasih Harun. Harun dapat jawapan berapa ya? Harun dapat x sama dengan negatif 5/2. Harun juga dapat jawapan satu lagi k. Dia dapat k ni bukan x. So k is negative 5/2 dengan k is 5/2. Andra dapat jawapan yang sama. Tahniah Andra. Okey. Tapi kita tak pasti lagi jawapan betul ke tak, ya. Cikgu assume sama. Andra dengan Harun dapat jawapan yang sama, ya. Maka cikgu assume jawapan tu betul lah. Jom kita bincang kelas. Okey. Kita patah balik kepada kita punya keyword tadi. Is given that one of the roots of equation is 4 times the other roots. Persoalan, you tahu tak roots kita apa? Roots kita tak tahu. Dalam kes ni, you boleh assume. Jangan assume sebagai x, you nak letak sebagai x, boleh, boleh juga. Tetapi cikgu tak galakkan you letakkan sebagai x. Biasanya kita akan pakai alpha kelas, alpha. You nak pakai beta pun boleh. Cikgu, kenapa cikgu tak pakai m? Saya nak pakai m boleh tak? Boleh, tak ada masalah. So satu lagi root sama dengan apa? Jangan letakkan n. Jangan letakkan n, you letakkan 4m. Nampak tak kenapa letakkan 4m? Sebab apa? Sebab kita punya apa? Sebab kita punya punca satu lagi adalah kita punya 4m. 4 times m. Faham, Kalau letak alpha dengan kita punya, kalau kita gunakan alpha, kita gunakan kita punya 4 alpha. Boleh faham, ya? Okey, betul daripada soalan. Thank you very much, ya. Okey, maka kat sini kelas yang ni cikgu rasa better cikgu pakai kita punya roots of kita pakai SORPOR kelas, Okey, kita cuba keluarkan kelas. Kita cuba keluarkan kita punya HTP, ya, sum of root, Cikgu gunakan bahasa Inggeris, sum of root. Masih ingat lagi cikgu kata balik? Di awal-awal nota cikgu kata apa? Sum of root is equal to what? Sum of root yang ini ni, yang awal tadi. Yang ini. Kalau kita nak keluarkan kita punya sum of root daripada equation, kita kena pakai benda ni kelas. Kita pakai benda ni. Faham, ya? HDP negatif B over A dengan kita pakai HDP sama dengan C per A. Okey, itu kena ingatlah. Maksudnya kalau you ada soalan, you ada persamaan, you nak keluarkan kita punya sum of root ataupun hasil tambah punca, you akan gunakan negatif B per A.
Boleh faham? Okay, apakah negatif B per A kita? Negatif B per A kita adalah sama dengan negatif B kita apa? Ini B kita B kita. B kita adalah K. Tak boleh nampak, okay, cikgu kecilkan sikit. K perkan dengan A. Okey, A confirm 1 kan? Negatif K je lah. Negatif K perkan 1, so negatif K saja. Kelas, apakah sum of root A? Tadi kan you dah assume ini adalah roots of equation kan? Ini adalah punca-punca persamaan. Apakah punca-punca persamaan yang kita assume tadi? Yang kita tak tahu ni, alpha dengan 4 alpha. Hasil tambah punca-punca, sum of roots is alpha plus 4 alpha. Is equal to what? Is equal to 5 alpha is equal to negative K. Alamak, stuck. Kalau stuck macam ni kelas, kita akan comparekan kita punya what? We try to compare with our product of roots. Kita try compare untuk product of root. Class, how to determine our product of root? Hasil darab punca kelas is C over A. What is our C value? Is only 1 over 1 is to 1. Okay. So product of root, hasil darab punca tadi alpha dengan 4 alpha. So darab kita dapat apa? 4 alpha square is equal to 1. So you got alpha is equal alpha square is to 1 over 4. And your alpha should be what? Should be square root of 1 over 4. Tapi jangan lupa kelas bila you square root kelas 1 over 2 kelas. Ya. Tetapi kan kelas, bila you square root, you ada plus minus ni kelas. Kena ada plus minus. Okay. Soalan tak bagi tahu kan, kita punya roots kita adalah positif ke negatif kan? Okay, so sebab tu dia ada values of K kelas, dia ada values of K, dia ada nilai-nilai bagi K. Ya. Okay, maksudnya you ada dua jawapan kelas, plus minus 1 over 2. Okay, alpha dia dapat dah. Apa maksud alpha kelas? Apa maksud alpha kita? Apa yang kita boleh faham tentang alpha yang kita baru terima? Maksudnya alpha kita mungkin 1/2 ataupun alpha kita mungkin kita punya negatif 1/2 kelas. Boleh faham? Okey. Satu lagi punca apa? Yang ni dua kes yang berbeza tau. Mungkin alpha kita 1/2, satu lagi jangan lupa 4 kali alpha. 4 darab 1/2 sama dengan apa? 4 darab 1/2 alpha, 4 alpha sama dengan apa? Dapat 2. Okey, Fairuz dapat jawapan yang sama alhamdulillah. Ataupun satu lagi punca adalah 4 alpha. You akan dapat 4 alpha sama dengan kita punya darab dengan 4, so negatif 2. Pasangan-pasangan kita adalah yang ini ataupun yang ini, salah satu. Yang ni cikgu explain detail tau untuk kita dapatkan kita punya alpha kita. Baik, apa tugas kita seterusnya? Kita kena masuk dekat sini lah kelas. Kita test masuk kat sini lah. You akan ada dua jawapan. Satu, you akan consider alpha you adalah 1/2. Satu lagi, you akan considerkan alpha you adalah negatif 1/2. Okay. So, you masukkan kita punya, dalam contohnya kita dapat 5 darab 1/2, you akan dapat sama dengan negatif K. Okay, so selesaikan kat sini, you dapat 5/2 sama dengan negatif K, maka K you adalah negatif 5/2. Okay, betul lah tadi, Harun dapat tadi, betul lah. So, kita dapat 5, kita consider negatif 1/2 pula, negatif 1/2 sama dengan negatif K, maka dekat sini you akan dapat K you akan sama dengan 5/2 sebagai positif. Maka you akan concludekan, you akan dapat dua jawapan, K sama dengan negatif 5/2, K juga akan dapat sama dengan 5/2. Ada dua jawapan kelas. Maksudnya K kita nak membolehkan persamaan itu menjadikan dia ada 4 kali ganda punca kita akan dapat K kita ada dua value. Salah satulah, maksudnya K mungkin 5/2 ataupun K sama dengan negatif 5/2. Okey, majoriti yang dapat kat sini alhamdulillah okey. So boleh faham berapa kelas apa cikgu terangkan? Izahmar, Oviga, alhamdulillah semua dapat jawapan yang sama. Fairuz, Izahmar, Jasprit, Oviga. Tadi awal ni siapa dapat ni? Harun Harun. Tahniah Harun orang pertama dapat tadi. Tahniah. Boleh faham ya? Alhamdulillah. Jasprit. Faiha Zaini, faham. Korang dah WhatsApp belum kat cikgu gambar-gambar korang? Bersama dengan ni. Dah IG dah tag belum dekat IG? Okey kelas, kita tinggal lagi lebih kurang dalam 10 minit. Okey, cikgu nak open kepada perbincangan kelas. Belum ambil lagi lepas ni. Okey, lepas ni ambil ya. Okey, ambil sekarang tak apa, ada gambar cikgu ni. Tapi gambar yang paling best adalah gambar yang ni sebenarnya. Gambar yang tengah belajar macam ni. Gambar ni paling best. Okey, so cikgu open untuk alamak ada orang yang tengah tunggu. Sorry Saidah PH. Maaf Saidah cikgu baru perasan you masuk Saidah ya.
Okey, Sarah dengan Oppo 5, you ada angkat tangan ni. Ada soalan nak tanya ke? Ketertekan. Okey, cikgu nak open kepada chatting kelas. Cikgu nak open kepada chatting. 10 minit yang terakhir ni cikgu nak open to discuss. Cikgu nak open to discuss kelas. Okey, okey, ada soalan apa pun nak bertanya dengan cikgu? Kalau ada you ada soalan daripada sekolah ke, daripada buku-buku yang berkaitan dengan apa yang kita bincangkan lah, spesifik apa yang kita bincangkan lagi bagus. Ada tak? Kalau tak ada kelas, cikgu nak tangkap gambar lah kelas. Asyik korang yang tangkap gambar. Macam cikgu nak tangkap gambar. Boleh buka video korang tak kelas? Cikgu nak tangkap gambar boleh? Harun! Aduh, Harun Hazar. Cikgu dah agak dah Harun. Hai Harun. Sihat Harun? Cikgu unmute you Harun. Harun boleh cakap Harun. Sihat? Sihat. Sihat ya? So, how your holiday? Or PKP holiday? Banyak assignment. Banyak assignment KGP Aduh. Tu cikgu nampak you ada buat KGP dia ada macam presentation semua Aduh. Okey, yang lain kelas boleh buka video-video masing-masing boleh? Rindu pula cikgu tengok Harun ni. Boleh tak kita nak tangkap gambar sikit? Cikgu nak tangkap gambar sikit. Hai Mirul. Amirul PJ ada. Cikgu nampak Mirul. Okey, sekejap. Cikgu tengah menanti yang lain-lain dulu untuk buka gambar sekejap. Okey, jom. Faiyah Zaini, cikgu nampak you. Elina, Ikwan, Arif Romaizi. Arif, abang Singapura besar kita ada ke? Okey, alhamdulillah. So ramai student-student cikgu juga dalam ni alhamdulillah. Okey, boleh buka video boleh buka tak kamera you sekejap je. Kita nak ni balik. Saya guna laptop cikgu. Oh, Vika guna laptop. Laptop tak ada kamera Nafis tak ada kamera Okey, tak apa. Okey, jom. Yang mana ada ni cikgu tangkap gambar dulu. Okey, jom. Cikgu tangkap gambar dulu. Okey, right. So, janganlah skema sangat weh. Janganlah skema sangat. Style sikit bro. Candy lah. 1, 2, 3. Alright. Sekejap. One more. Okay, 1, 2, 3. Okay. Okay kelas, jom kita nak buat conclusion sikit kelas. Alright, cikgu tengok bahagian kita punya chatting sekejap. Ada nak bertanya apa-apa soalan dengan cikgu dengan bab kita punya bab. Esok tomorrow is our second part. Form 5 still can join kelas. Because kita punya syllabus still sama juga, tak ubah. Cuma nama bab je dia dah combine kan sekali. So ada apa-apa nak bertanya dengan cikgu? Sorry, sir dari tadi tangkap gambar just speed. Okay, boleh? Nak tanya apa-apa soalan dalam bahagian chat? Ada soalan nak tanya? Okay, kalau tak ada apa-apa soalan, esok belajar bab apa? Okay, still Harun, kita punya kita punya quadratic. But kita punya form 4, untuk pengetahuan form 4 is combined quadratic function and quadratic equation is combined to be one chapter in form 4 KSSM, there's new syllabus. Cikgu namakan dia sebagai part 2 in form 4 syllabus, tapi untuk form 5 is still under quadratic function lah. So kita try untuk fokus, we try to cover a little bit on kita punya type of roots. Still remember type of root we have two different root, two distinct root, two equal roots, how to determine b square minus 4ac by using our discriminant value. Kemudian kita akan belajar juga how to sketch a graph quadratic function, and specifically we need to discuss about completely square method. Kita punya kaedah penyempurnaan kuasa 2. So kelas, kalau boleh selepas ini you try untuk buat latihan. Kalau ada soalan you just WhatsApp dengan cikgu. Ataupun you try untuk revise balik you punya quadratic function. Try buka buku you, revise quadratic function. At least tomorrow bila cikgu discuss untuk quadratic function you lebih faham. Yang kedua, you ada soalan nak bertanya dengan cikgu. Cikgu vertex tu apa? Cikgu how to determine by using kita punya formula dan sebagainya. Okay. So kelas, kita ada lebih kurang 4 minit. Tak ada soalan ni? Korang macam tak ada soalan je? Oh, Vika, terima kasih, sama-sama kembali. Okay, kalau tak ada soalan kelas, then last 5 minit, cikgu share sikit. Okay, okay, yang ni you boleh screenshot soalan sama macam cikgu bincangkan tadi. Okay, just apply sama dengan apa yang cikgu terangkan tadi, you akan dapat jawab.
Kalau ada masalah just text dengan cikgu nanti. Ataupun tomorrow session you can try ask the question. Okay, next kita try untuk selesaikan soalan ni kelas. Okay, last question kelas. Yang ni kita memang nak bermain dengan kita punya alpha beta kelas. Yang ni memang alpha beta. Tak boleh lari, ya. Okay kelas, dia bagi equation kita kelas. So write down equation. So x square plus 3x minus 9 equal to 0. Okay, yang pertama kelas, soalan bentuk macam ni. You cuba untuk keluarkan kita punya sum of root dengan product of root. Okay, cikgu gunakan bahasa Melayu pula ya. Hasil tambah punca, still remember negative b per a kelas. Negative b, what is our b? Negative b is negative 3 over 1. Cikgu tak perlu buat lah ya, cikgu buat macam ni. 3 over 1 lah, negative 3 je. Sebab over 1 ni, kali ni a kita sama dengan 1. So how about kita punya hasil darab punca? Bagaimana hasil darab punca kelas? Negative C per A. C per A, apakah C kita? Negative 9 per dengan A per dengan 1. So negative 9 saja. Okey. Dia kata, yang ni bukan alpha beta, tapi dia gunakan M dengan N sebagai punca-punca kita. Maka hasil tambah punca, punca kita M dengan N, hasil tambah punca adalah M tambahkan dengan N sama dengan negatif 3. Kelas, benda ni akan diguna pakai di kelas. Kita keluarkan negatif 3. Ya. Okey, hasil darab punca adalah kita punya M darab dengan N, Mn, is equal to negative 9. So this is our hasil darab punca. Okey. Kelas maklumat ni memang sangat penting you kena keluarkan daripada persamaan yang asal kelas. Sebab kita akan pakai untuk membentuk persamaan yang baru. Sekarang ni kita lihat kepada persamaan yang baru. Soalan. Form a new quadratic equation kelas. Bentukkan persamaan yang baru yang mempunyai punca-punca yang baru. Bukan M lagi, bukan N lagi. Tetapi punca-punca yang baru kita adalah M per 2 dan juga N per dengan 2. Kelas. Still method yang sama kelas. We try to find our new sum of root. Kita akan cuba cari untuk kita punya hasil tambah punca yang baru. Sebab tu cikgu starkan. Kenapa cikgu starkan? Nak membezakan hasil tambah punca yang lama dengan hasil tambah punca yang baru. Apakah hasil tambah punca yang baru? Iaitu M per dengan 2 tambah dengan punca yang baru kita N per 2 kelas. Okey, kita cuba gunakan maklumat yang lama. Okey, kita combinekan fraction kita dulu. Okey, ini boleh combine M plus N over 2 plus M plus N sama dengan apa? M plus N yang ni. Kita akan gunakan maklumat yang lama. Is equal to negative 3. So negative 3 over 2. Okey, Fairuz dah dapat jawapannya. Alhamdulillah. Okey. Kita tengok kita hasil darab punca kelas. Okey, hasil darab punca cikgu starkan juga supaya menunjukkan bahawa dia adalah hasil darab punca yang baru. Apakah punca-punca yang baru? Kita akan gunakan M per 2 dan juga cikgu rasa cikgu tekan sesuatu. Okey. Cikgu tekan alamak. I see man. Kenapa tiba-tiba cikgu rasa cikgu termute. Sekejap. Ada sesuatu ni. Okay, right. Boleh dengar suara cikgu jelas tak? Boleh dengar suara cikgu dengan jelas? Nak habis lah. Boleh dengar ya? Okay, alhamdulillah. Okey, hasil darab punca yang baru adalah kita punya punca-punca yang baru iaitu M per 2 darab dengan kita punya N per 2 kelas. Okey, boleh darab macam biasa kelas. Mn over, jangan over 2 tau, over 4. So what is our Mn just now is negative 9. Negative 9, kita gunakan maklumat yang lama. Negative 9 over 4. Okey, dengan menggunakan dua maklumat yang baru yang kita ada ini, kita akan masuk dalam persamaan. Apakah persamaan yang tadi kita hafal? X square minus sum of root. Sorry, bahasa Melayu ya. Hasil tambah punca X tambah dengan hasil darab punca sama dengan kosong. Okey, masukkan hasil tambah punca kita. Hasil tambah punca kita yang ni kelas. Yang inilah hasil tambah punca kita. Dalam kurungan negatif 3 per 2X tambah hasil darab punca kita yang ini. So, dalam kurungan negatif 9 per 4 sama dengan sifar. So, cantikkan persamaan kita tambah 3 per 2X tambah dengan, tolak dengan 9 per 4 sama dengan sifar. Okey, sama dengan sifar. Okey kelas, kalau tinggal macam ni pun okey, tetapi kalau boleh untuk fraction tu kita hilangkan. Semua darab dengan apa? Jangan darab dengan 2, you terus darabkan dengan 4. So yang ni darab dengan 4 dapat 4x kuasa 2. Semua ni darab dengan 4 cikgu darab semua dengan 4. Sebab cikgu nak hilangkan kita punya denominator tu. Darabkan dengan 4, 4x kuasa 2 tambah darab 4 bukan 12 12 per 2 dapat apa? 6x. Faham ya?
So minus 9 lah, 4 bawah tu hilang. So inilah jawapan akhir. Okey, tadi siapa yang bagi jawapan? Ramai yang bagi jawapan ni. 4x square plus 6x minus 9. Okey, semua pun jawapan yang betul. Alright, tahniah untuk semua sekali. Okey, so kelas dengan berakhir soalan tu. Soalan ni tak kebat lagi kelas Okey, boleh cuba untuk ini esok kita bincang insya-Allah lagi 2-3 soalan. Okey, nak screenshot boleh screenshot. Okey, so kelas dengan berakhirnya soalan tadi tu, berakhirlah kelas kita pada petang ini. Terima kasih untuk para pelajar yang join sesi cikgu pada hari ini. Untuk pengetahuan bahawa Andra, thank you cikgu. Thank you balik semula kepada kamu. Terima kasih kerana sudi untuk meluangkan masa bersama-sama dengan cikgu. Cikgu ucapkan tahniah kepada kamu semua dan pastikan kelas banyakkan latihan. Okey, terutama pelajar form 5 ya. Pelajar form 5 buka sekolah ni cikgu difahamkan juga akan ada satu mid year exam terutama SBP. SBP, satu sirkular surat yang telah diedarkan ramai-ramai kan. Kalau ada Ferdinand dekat sini form 5, mak you dah share dengan cikgu. So ada satu sirkular. So pastikan form 4 main syllabus you dah cover semua sekali. Okay, so form 4 main syllabus you cover semua sekali. So terima kasih banyak-banyak kelas. Kita akan jumpa pada esok hari. So insyaAllah cikgu akan whatsappkan juga untuk link yang untuk esok juga. Dan kalau you tadi you dah klik link Zoom dash link tu kan dekat website cikgu, dekat situ cikgu akan aktifkan 30 minit sebelum kelas bermula. Esok kelas kita jumpa pada pukul 2 petang juga macam biasa, pukul 2 sampai pukul 3.30 petang untuk form 4 KSSM. Untuk pelajar form 5, sebentar nanti kita akan sambung dengan form 5 punya syllabus. Form 5 pukul 4.30 sampai pukul 6 petang. Okay, so link dia berbeza. Nanti you pergi dekat website cikgu juga, you klik dekat link sana. Okay, so Alisha Raina, Alisha, cikgu rasa cikgu kenal Alisha. So Alisha, Arif Romaizi, okay, cikgu kenal. Harun, terima kasih semua. Elina, Nawal, Azman, Anis, Azira, Ifa dan sebagainya. Terima kasih banyak-banyak. Jumpa lagi pada esok hari. Untuk form 5 jumpa petang nanti. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Selamat berjaya, selamat berpuasa.